Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran hari ini kita akan masuk tajuk pengamiran. Standard kandungan kita ambil 3.3 kamiran tentu. Kita fokus kepada menentukan luas suatu rantau. Okey, kita tengok soalan. Dia kata rajah di bawah menunjukkan satu kawasan berlorek yang dibatasi oleh graf Y sama dengan GX dan paksi X dari X sama dengan A ke X sama dengan B. Jadi dekat graf ni ditunjuk yang ni ialah graf Y sama dengan GX dari A sampai B dilorekkan. Okey, kita baca soalan A. Diberi bahawa D dalam kurungan 3Fx tutup kurungan per dx adalah sama dengan Gx dan Fx dari A sampai ke B adalah bersamaan dengan negatif 5. Soalannya cari luas kawasan berlorek. Jadi kita nampak kawasan berlorek dekat bawah sini. Yang dia bagi maklumat ialah satu dekat sini. Satu lagi ini maklumatnya. Dua maklumat yang dia bagi. Jadi kalau daripada situ, cikgu tulis kat sini soalan A. Dia bagi D dalam kurungan 3Fx untuk kurungan besar over dx ialah bersamaan dengan Gx. Jadi kalau kita kamirkan Gx, dia akan jadi kita kamirkan ni dx ke sana, kita kamirkan Gx dx kan. Okey, dia akan jadi yang ni akan jadi tinggal lagi 3Fx. Okey. Jadi macam mana kita nak tulis? Cara kita tulis ialah cikgu yang ni cikgu bawa ke depan. Kamiran Gx dx. Jadi dari A sampai ke B, dari A sampai ke B sama dengan 3Fx. Kita tutup kurungan besar sama juga dari A sampai ke B. Kan? Ni kalau kita tengok dekat sini dia ada maklumat Fx dari A sampai ke B ialah negatif 5. Jadi kalau cikgu boleh tulis dekat sini, 3 ni kita boleh keluarkan. Fx dari A sampai ke B dan akan jadi sama dengan 3. Yang ni ada maklumat dia negatif 5. Jadi kita darabkan dengan negatif 5 bersamaan dengan negatif 15. Kenapa nilainya negatif? Sebab tempat berloreknya adalah di sebelah bawah. Jadi ini bukan final answer. Jadi kita kena tulis oleh sebab itu luas kawasan berlorek sama dengan 15 unit kuasa 2. Okey, kita pergi ke soalan B. Dia kata diberi graf bagi Y sama dengan Gx, dia melalui titik negatif 1, 3. Okay, jadi contohlah cikgu bagi dekat sini, ada sini negatif 1, 3. Okay. X dia negatif 1, Y dia 3. Dan bezakan D, Gx, dx bersamaan dengan negatif 3x kuasa 2 tambah 4x tolak 2. Soalan dia cari Gx dalam sebutan x. Jadi bila kita nak cari Gx yang dia bagi macam ni, kita keluarkan D dalam kurungan Gx per dx kurungan besar sama dengan negatif 3x square tambah 4x tolak 2.
Jadi kalau kita kamirkan ini terhadap Gx, negatif 3x square tambah 4x tolak 2, kita akan dapat Gx. Jadi seterusnya, hanya akan dapat negatif 3x kuasa 3 per 3 tambah 4x kuasa 2 per 2 tolak 2x. Jangan lupa tambah C. Ya, kalau kamir, dia bahagi. Dan bahagi nombor dia, kemudian dia tambah 1. Okey. Seterusnya sama dengan, ini kita boleh kecilkan. Ini kita boleh jadikan dia 2. Seterusnya dia akan jadi negatif x kuasa 3 tambah 2x kuasa 2 tolak 2x tambah C. Jadi dia bagi titik negatif 1, 3. Dia kata dia melalui negatif 1, 3. Jadi kita akan gantikan. Yang ni x ialah negatif 1, y dia ialah 3. Di y itu ialah dalam kes ni gx lah. Dan gx. Cikgu tulis. Jadi kita pun gantikan 3 dekat gx ni, kita gantikan 3 sama dengan negatif kat luar. X tu kita gantikan dengan negatif 1, kita buat kurungan kuasa 3 tambah 2 kurungan negatif 1 tutup kurungan kuasa 2 tolak 2 kurungan negatif 1 tambah C. Jadi kita tekan kalkulator, kita akan dapat C sama dengan negatif 2. Jadi jawapan akhir, kita dah dapat C, kita akan masukkan dalam C ini. Oleh sebab itu, Gx akan bersamaan dengan negatif x kuasa 3 tambah 2x kuasa 2 tolak 2x tolak 2. Okey, ini jawapan akhir. Sekian sahaja untuk tajuk pengamiran. Jadi, untuk perkukuhkan lagi awak punya luas, cikgu nak minta awak buat latihan muka surat 49. Okey, sekian. Terima kasih. Okey, kita sambung lagi dengan soalan yang seterusnya. Dia kata rajah di bawah menunjukkan sebahagian daripada lengkung Y sama dengan Fx. Kawasan berlorek ditakrifkan sebagai kamiran A hingga B Fx dx sama dengan 13. Jadi dia bagi A yang berlorek, kawasan berlorek ialah A hingga B Fx dx sama dengan 13. Jadi ini kawasan yang berlorek. Soalan A dia kata nyatakan nilai A dan B. Jadi cikgu buat kat sini soalan A. Jadi bila A hingga B maksudnya yang berlorek sini maksudnya A dari negatif 2 hingga 3. Jadi jawapan dia A ialah negatif 2, B ialah jawapan dia 3. Yang ni direct. Seterusnya soalan B dia kata diberi kamiran negatif 2 hingga 7 Fx dx sama dengan 4. Tentukan nilai kamiran 3 hingga 7. Jadi dia bagi negatif 2 hingga 7. Maksudnya dari sini sampai sini. Jadi kalau kita tambah kamiran dia, kan, atas tambah bawah, nilai dia ialah 4 dia kata. Lepas tu dia kata tentukan nilai kamiran, dia nak yang sini sampai sini. 3 sampai 7 sahaja. Jadi kalau daripada situ kita boleh buat kamiran, kita pecahkan negatif 2 sampai 3 Fx dx, kita tambahkan 3 sampai 7 pula. Dari sini sampai sini, Fx dx adalah bersamaan dengan maklumat yang dia bagi ialah dari hujung sini sampai hujung sini sama dengan 4. Jadi kita boleh tulis sama dengan 4. Jadi seterusnya, negatif 2 sampai 3, kita tahu nilai dia ialah 13. Dapat daripada mana? Ini. A sampai B, iaitu negatif 2 sampai 3. Jadi kita boleh tulis kat sini 13 tambah kamiran 3 hingga 7 Fx dx
sama dengan 4. Jadi, bolehlah menjawab soalan tu. Dia nak kamiran 3 hingga 7. Kan? Fx dx sama dengan 4 tolak 13 sama dengan negatif 9. Jadi, sini sampai sini negatif 9. Logik lah sebab dia di bawah. Okay, seterusnya cikgu pergi ke soalan terakhir, iaitu soalan K4. Biasanya dia keluar pada paper 2. Cikgu tunjuk juga soalan untuk luas. Okay, kita tengok soalan. Dia kata, rajah di bawah menunjukkan lengkung Y sama dengan 6X tolak X kuasa 2 dan tangent kepada lengkung itu pada titik A melalui titik B. Jadi gambar rajah dia dah tunjuk. Ini lengkung, persamaan dia Y sama dengan 6X tolak X kuasa 2. Dan ini adalah garis tangent. Titik A dia tak bagi, tapi titik B dia bagi dekat sini 3, 10. Itu maklumat dia. Okey, seterusnya dia kata, soalan dia kata, tunjukkan bahawa K tu sama dengan 2. Dia suruh awak tunjukkan. Dia kata K tu dekat sini ialah 2. Jadi macam mana kita nak jawab soalan ini? Ni kalau kita tengok yang ni titik A ni kan, dia bertembung kan, garis tangent dengan lengkung ini dia bertembung di titik A. Jadi kita boleh buat kesimpulan titik A ni koordinat dia ialah, koordinat untuk titik A kita boleh kata mungkin X dia ialah K. Kan? Y dia ialah, macam mana kita nak tahu Y dia? Dengan cara Y dia kita gantikan macam ni. X tu kita gantikan dengan nilai K. Jadi Y dia akan jadi 6K tolak K square. Cikgu gantikan nilai K tu dalam X ini. Okay. Jadi cikgu boleh katakan koordinat dia ialah 6K tolak K square. Jadi ini ialah X, ini ialah Y. Okay. Jadi dia nak suruh kita tunjukkan. Kalau awak tengok dekat sini, markah dia ialah 4 markah. Jadi dia akan ada pengiraan dia. Kalau daripada sini, kan kita tahu yang ni adalah tangent. Jadi kalau kita bezakan, ini cerita lain pula. Kalau kita bezakan Y sama dengan 6X tolak X square. 6X tolak X square. Kalau kita bezakan, kita akan dapat dia punya tangent dia. Jadi kita bezakan dia, dy per dx sama dengan 6 tolak 2x. Kan? Jadi daripada situ 6 tolak 2x. Jadi x-nya apa? X-nya ialah kita boleh gantikan dengan k. Jadi bersamaan dengan 6 tolak 2k. Okay. Itu adalah kecerunan tangent. Kan? Jadi daripada sini kita nampak ini maklumat yang dia bagi. Garis ni ada titik A. Cikgu tulis titik A ialah K, 6K tolak K square. Satu lagi ialah kat sini titik B 3,10. Jadi yang ni kecerunan. Daripada sini pun kita boleh cari kecerunan. Jadi kita boleh jadikan dia 6 tolak 2K kecerunan bersamaan dengan formula kecerunan ialah Y2 tolak Y1 bahagi X2. Sorry, terbalik. Ini Y Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Itu adalah formula kecerunan. Jadi kita boleh kira 10
tolak, cikgu buat kurung, 6K tolak K square bahagi dengan X ialah 3 tolak K. Okay. Jadi daripada situ bolehlah kita cari nilai K. Ini cikgu kurungkan, yang ni cikgu kurungkan, ini cikgu bawa naik ke atas. Dia akan jadi darab, dia akan jadi 6 tolak 2K darab dengan 3 tolak K adalah bersamaan dengan 10. Yang ni kita buka dia punya kurungan, tolak 6K. Yang ni tolak-tolak akan jadi tambah K square. Jadi seterusnya kita darabkan 6 kali 3, 18. 6 kali negatif K, negatif 6K. Negatif 2K kali 3 ialah negatif 6K. Negatif 2K kali negatif K ialah positif 2K kuasa 2. Yang belakang ni cikgu salin balik. Cikgu susun K kuasa 2 tolak 6K tambah 10. Okey, seterusnya kita permudahkan dia lagi. Yang ni dengan yang ni kita boleh tolakkan, dia akan jadi K kuasa 2. Untuk tolak 6K tolak 6K tolak 12K. Pindah ke sana dia akan jadi tambah 6K. Jadi tolak 12 tambah 6. Dia akan jadi tolak 6K. Seterusnya yang ni 18 tolak 10. Dia akan jadi positif 8 sama dengan 0. Jadi kita faktorkan, dia akan jadi K tolak 2. Boleh tekan kalkulator, K tolak 4 sama dengan 0. Kita akan dapat K sama dengan 2, K sama dengan 4. Jadi kalau kita tengok dekat sini, K itu lebih kecil daripada 3. Jadi oleh sebab itu secara logiknya K itu sama dengan 2. Ini jawapan akhir. Yang ni kita reject. K sama dengan 4 kita reject. Jadi tunjuklah dah terbukti K sama dengan 2. Okey, seterusnya soalan B. Soalan B, cikgu naik ataskan sikit. Dia kata hitung luas rantau berlorek. Kita buat kat sini soalan B. Jadi dia nak luas rantau berlorek. Tengok yang berlorek ada di bahagian atas ini sahaja. Jadi kalau kita tengok yang ni kan, yang ni bentuk trapezium. Jadi nanti kita nak kira yang berlorek trapezium, kita akan tolakkan luas di bawah ini, bawah lengkung ini. Itu gambaran dia. Okey, jadi kalau luas trapezium macam ni, panjang sini kan. Jadi kita kena tahu titik A dulu berapa. Jadi macam mana kita nak tahu titik A? Jadi kita dah dapat A tadi cikgu bagi K, 6K tolak K square. Jadi K ialah 2. Jadi titik A akan jadi 2, satu lagi kita gantikan 6K tolak K square. Jadi 6 kali 2 tolak 2 kuasa 2. 6 kali 2, 12. Tolak 4 jadi 8. Jadi satu lagi Y ialah 8. Jadi itu adalah koordinat titik A. Jadi kita bolehlah cari luas trapezium. Jadi cikgu tulis dekat sini luas trapezium. Formula dia ialah 1/2 darab tinggi sini kan. Koordinat dia tadi ialah 2,8. Jadi Y dia ialah 8. Jadi tinggi dia 8 tambah ini 8, tinggi yang ni ialah 10. Kita ambil Y dia 10 darab dengan bawah sini ialah 3 tolak 2 akan jadi 1. Jadi kita kirakan kita akan dapat 9. Itu luas trapezium. Sekarang kita nak cari luas di bawah lengkung ini. Okay, jadi luas di bawah lengkung kita kira dengan kita kamerkan. Okay, jadi kita kamerkan dari mana ke mana? Dari 2 hingga 3. Jadi dari 2 sampai 3. 6x tolak x kuasa 2 dx. Okay. Dia akan jadi
Ini akan jadi 6x kuasa 2 per 2 tolak x kuasa 3 per 3 tutup kurungan besar. Kamiran dari 2 sampai 3. Okay, ini kita kecilkan. Kita akan dapat 3. Jadi dia akan jadi kurungan 3x kuasa 2 tolak x kuasa 3 per 3 tutup kurungan kamiran 2 sampai 3. Jadi kita masukkan nilai. Ini kita buat kurungan besar, kita buat kurungan kecil. Jadi 3 darab dengan 3 kuasa 2 tolak dengan yang ni 3 kuasa 3 bahagi dengan 3 tutup kurungan tolak buka kurungan lagi 3 darab dengan 2 kuasa 2 tolak dengan 2 kuasa 3 bahagi 3 tutup kurungan besar. Seterusnya cikgu sambung kat sini. Dia akan jadi, tekan kalkulator, semua sekali akan jadi 3 darab 3 kuasa 3 tolak 3 kuasa 2 tolak 3 kuasa 3 tolak 3 kuasa 3 bahagi 3 dengan 3 darab 2 kuasa 2 bukan per 3. Okay, awak akan dapat 26 per 3. Awak boleh tekan kalkulator. Seterusnya, oleh sebab itu, luas kawasan berlorek bersamaan dengan 9. Yang ni tolak dengan 26 per 3. Awak akan dapat 9 tolak 26 per 3. Awak akan dapat 1 per 3 unit kuasa 2. Okay, sekian sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.